Pagi ini adalah hari pertama dari rancangan percutian bajet selama 4 hari 3 malam saya ke Melaka. Untuk lebih mencabar, saya telah memeruntukkan bajet tidak lebih dari RM200 untuk percutian 4 hari 3 malam kali ini. Nak tahu cukupkah RM200 ni? Kita tengok sahaja nanti. Sekarang saya terpaksa tempuh hujan yang lebat ni sebab jam telah pun lebih 12 tengah hari. Sepatutnya saya telah keluar lebih awal, tapi oleh kerana hujan tak berhenti-henti sejak pagi tadi, saya terpaksa tangguhkan sekejap perjalanan. Sekarang saya akan ride menuju ke tempat penginapan pertama di pinggir hutan yang jaraknya sejauh 127 km dan akan mengambil masa lebih 2 jam untuk sampai. Sekarang saya berada di arena Seremban. Hujan pun dah berhenti. So nak buka baju hujan sekejap dan kena isi minyak lah sebab minyak dah tinggal 2 bar dan kita teruskan perjalanan. Untuk minyak Vario ni, kebiasaannya saya akan isi sebanyak 7 ke 8 ringgit jika tinggal 1 bar. Kalau tinggal 2 bar, saya akan isi sekitar 6 ke 7 ringgit sahaja. Pam 15 RM7. Nampaknya cuaca dah hujan balik, kena berhenti pakai baju hujan balik lah. Jarak perjalanan ada lagi sejam untuk sampai ke destinasi penginapan untuk hari ini. Sekarang saya telah pun sampai di exit tol Air Keroh. Dari sini saya akan teruskan ride sekitar 4 km lagi ke tempat penginapan untuk check-in. Untuk penginapan kali ini, selain mencari penginapan yang murah, saya nak juga merasai satu pengalaman yang unik dan lain daripada yang lain. Jadi kali ini, saya akan menginap di satu tempat yang terletak di pinggir hutan. Nak tahu macam mana rupa dia? Teruskan menonton. Sekarang saya telah sampai ke Bench Maju Forestay untuk penginapan malam ini. Saya memilih tempat ini kerana harganya yang murah, iaitu hanya RM22.80 semalam melalui booking.com. Namun saya telah diminta untuk menambah sebanyak RM17 lagi sebelum mengambil kunci tadi. Ini menjadikan perbelanjaan saya setakat ini adalah sebanyak RM46.80 termasuk duit minyak. Sekarang, jom kita tengok dulu keadaan tempat penginapan ni. Nampaknya hanya saya seorang yang ada di sini buat masa ni. Mungkin sebab hari ini bukanlah hari Minggu. Apapun, jom kita masuk dulu. Saya diberitahu oleh pekerja semasa check-in tadi yang tempat ini banyak digunakan untuk program-program seperti program Bina Jati Diri dan seumpamanya. Setiap unit disediakan 2 tilam dan 1 kipas sahaja. Bilik-bilik air di sini terletak berasingan, seperti kebiasaan tempat-tempat berbentuk kem seperti ini. Terdapat 2 lokasi bilik yang disediakan. Tetapi sememangnya tandas di tempat yang sebegini adalah kurang sempurna. Dan itu telah pun saya jangkakan. Namun jika dilihat pada keadaan kawasan sekeliling hutan ni, saya rasa tempat ni akan jadi gelap dan agak sepi pada malam hari. Jadi, kita tunggu malam nanti macam mana keadaannya. Baiklah. Selepas ni saya akan keluar untuk melakukan aktiviti pertama petang ni. Petang ini saya akan isikan masa yang ada dengan satu aktiviti lawatan sebelum keluar makan. Hasil dari sedikit penyelidikan saya, tempat penarik yang paling hampir dengan Forestay ini adalah Galeri Lebah Melaka yang terletak hanya 1 km sahaja dari tempat penginapan ini. Jom kita gerak. Sekarang saya telah pun berada di Galeri Lebah Melaka. Jom kita masuk sekejap dan tengok apa yang ada kat dalam. Baiklah, di sini kelihatan tiada kelibat lebah tualang. Yang ada adalah lebah madu pameran seperti ini
Dan juga tebuan ini yang sarangnya sering menjadi mangsa lastik budak-budak kampung. Apa yang anda takkan lihat di sini adalah pelbagai jenis tebuan seperti yang sering saya jumpa ketika membesar di kampung, seperti tebuan keling, tebuan tanah, tebuan dendeng dan lain-lain tebuan lagi. Tempat ini adalah lebih kepada pusat pameran jualan pelbagai produk berasaskan madu. Walau bagaimanapun, di sini anda akan dapat melihat sarang-sarang lebah kelulut yang terletak banyak di bahagian luar galeri ini. Sebahagiannya diletakkan juga di kawasan pintu masuk sebagai tarikan. Lebah-lebah ini sengaja dibiarkan terbuka begini sebab ia selamat kerana lebah kelulut ini tidak menyengat. Baiklah, saya rasa dah sampai masanya untuk saya makan. Perut pun dah lapar. Cabaran untuk pencutian bajet seperti ini adalah untuk mencari tempat makan yang murah di bawah RM10. Sejak dari tadi saya tak jumpa lagi apa-apa kedai mamak atau tempat-tempat makan yang biasa-biasa selain dari restoran-restoran yang kelihatan mewah atau restoran makanan segera yang mahal. Jadi kat mana saya nak makan sekarang ni? Tadi saya ada diberitahu oleh seorang warga tempatan untuk cuba ke Medan Selera yang terdapat di Maidin Air Keruh, yang jaraknya 3 km dari sini. Okey, nampaknya seperti satu pilihan yang baik, jadi saya akan pergi sekarang juga. Jom! Sekarang ni saya dah pun masuk ke food court yang ada di Maidin ni. Rata-rata kelihatan harga makanan yang melebihi RM10. Sekarang ni saya nak cari nasi yang bajetnya di bawah RM10. Lepas makan ni, saya akan balik ke penginapan. Nasi ayam satu. Roasted makan. Sudu kat mana? Yang lampu biru tu bawah. Okey. Okey, tadi saya sengaja tak beli air sebab dah bawa botol air, tapi tertinggal pula dekat motor. Tak apalah, saya boleh minum sup ni dulu. Sedap. Sekarang telah hampir masuk ke waktu maghrib dan setakat ni saya tak lihat lagi mana-mana surau atau masjid berhampiran. Masjid terhampir yang dapat saya kenal pasti berjarak sekitar 3.3 km dari sini. Sekarang saya akan menuju ke masjid tersebut sebelum ke eco shop berhampiran untuk membeli sedikit keperluan. Kemudian saya akan untukkan masa malam ini untuk mengunjungi satu lagi tempat tarikan menarik di Melaka ini, iaitu Dataran Sejarah Air Keruh. Jom ikut saya. Sekarang saya akan masuk sekejap ke eco shop ni untuk membeli roti dan air untuk sarapan esok. Baiklah, saya dah pun beli apa yang saya perlukan. Sekarang saya akan ride untuk menuju ke Dataran Sejarah dan tengok apa yang menarik di Dataran Sejarah tu. Sekarang saya telah pun sampai di Dataran Sejarah Air Keruh. Sebenarnya petang tadi, saya telah pun melalui kawasan ni, namun nampak kurang menarik. Tarikan sebenar Dataran Sejarah ini adalah pada waktu malamnya kerana tempat ini terkenal dengan hiasan lampu-lampu yang berwarna-warni. Sekarang ni saya sedang memasuki terowong berlampu di Dataran Sejarah ni. Memang suasananya nampak ceria dan menarik dan sangat sesuai untuk bergambar. Tempat pun nampaknya agak lengang, jadi bolehlah berjalan-jalan dengan tenang dan bolehlah ambil masa lama sedikit jika mahu bergambar. Okey, rasanya setakat ini dulu aktiviti saya untuk hari ini. Hari pun dah malam. Dapat juga hari ini melawat ke dua tempat, galeri lebah petang tadi dan ini Dataran Sejarah. Kita akan sambung semula aktiviti percutian ini esok. Selepas ini saya akan balik semula ke penginapan di Foreste untuk mandi bersih-bersihkan badan sebelum tidur.
sekarang saya sedang menuju balik ke Foreste. Jarak masuk ke Foreste dari jalan utama adalah sejauh 1.3 km dan laluannya sangat sepi dan gelap. Tiada sebarang rumah di kiri kanan laluan. Nasib baik jugalah lampu vario ni terang dan harap-harapnya tiadalah apa-apa masalah di laluan gelap pada malam-malam. Okey, sekarang ni saya nak makan kuih ni sekejap yang saya ambil percuma tadi dari masjid. Selepas ni saya akan mandi bersih-bersihkan diri sebelum masuk tidur. Okey, sekarang ni saya nak menuju ke bilik air di lokasi pertama. Di sini saya perlu berjalan kaki sejauh 140 meter untuk ke bilik air. Memang sekarang tiada nampak pun sebarang kelibat orang lain, jadi layan sajalah. Apapun saya nampak tadi ada 2 unit yang rasanya ada penghuni sebab kelihatan ada kasut di luar. Nampak juga tadi kasut yang kecil, maknanya ada yang bawa anak untuk menginap di sini. Sebenarnya bagus juga sebab sekurang-kurangnya dapat melatih diri jadi lebih berani untuk berada di kawasan-kawasan seperti ini. Baiklah, dengan ini juga berakhirlah hari pertama dari percutian 4 hari 3 malam saya di Melaka ini. Esok, saya akan check out dan menginap di tempat lain pula. Yang pastinya, kenalah menarik dan ada cabaran baru. Untuk hari ini, saya telah pun menghabiskan sebanyak RM62 dari bajet RM200 saya untuk percutian 4 hari 3 malam. Jadi saya masih mempunyai bajet sebanyak RM138 untuk bagi 3 hari 2 malam di Melaka ini. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang telah menonton sehingga ke tahap ini. Sekiranya anda suka dengan video ini atau sekurang-kurangnya rasa sedikit terhibur, jom subscribe ke channel saya ini sebagai sokongan motivasi kepada saya. Jangan lupa untuk menonton video hari yang kedua nanti. Sehingga bertemu lagi. Bye-bye.